Okay. Semua dah ada? Dah ready? Okay. Kita mulakan dengan doa dulu. Ustaz minta Ryan tolong bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fatihna fi din wa alimna tawil. Allahumma arina bil ilm wa zayyina bil ilm wa akrimna bil taqwa wa jannina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, semua boleh tengok skrin juga. Ustaz akan bukakan buku tu. Ustaz akan tunjuk juga buku. Tapi Ustaz minta kamu sediakan buku kamu sendiri juga. Sirah tahun 4. Muka surat yang pertama. Kita akan belajar tajuk pelantikan pelajaran pertama, pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okay, dalam tajuk ni kita masuk ke unit yang pertama. Yang bermula pelantikan Rasulullah SAW sebagai Rasul tu bila? Ismail, bila Nabi Muhammad SAW ni dilantik sebagai Rasul? Umur 40 tahun. Ya, memang umur 40 tahun. Memang umur 40 tahun. Okey, betul umur 40 tahun. Tapi bila? Masa bila umur 40 tahun ni? Ya? Saya. Okey, bila Ismail? Saya. Dia. Apa tadi Ustaz? Ustaz cakap apa tadi? Okey. Waktu bila? Peristiwa apa yang menjadikan Nabi Muhammad SAW tu? Ya, Izal, senyap. Mute. Ustaz tanya Ismail, yang lain mute. Ada. Diam. Yang lain mute. Ustaz tanya Ismail, bukan kamu. Ni buka video. Saya nak tengok. Okey, cepat Ismail. Bila? Umur 40 tahun tu bila? Bila secara rasminya Nabi Muhammad SAW ni menjadi Nabi, menjadi Rasul? Ramadan atau kira-kira 13 tahun sebelum hijrah bersamaan atau 610 Masihi. Apa benda yang kau baca ni? Tak. Kamu 40 tahun kan? Dekat-dekat umur 40 tahun. Ya, memang 40 tahun tapi peristiwa apa? Apa yang berlaku yang menjadikan Nabi Muhammad SAW ni sebagai seorang Rasul? Saya Ismail tahu. Saya yang tahu dulu. Tak ada. Apa Ismail? Wahyu. Penurunan Wahyu. Okey, yang lain mute. Nanti Ustaz tanya kamu boleh buka suara tapi sekarang mute. Okey. Penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, iaitu penurunan wahyu yang berlaku di Gua Hira. Okey, Gua Hira kita tahu wahyu apa yang diturunkan. Siapa boleh bacakan ayat Qurannya? Wahyu apa yang diturunkan, siapa tahu? Izul, bacakan Izul. Ada 5 ayat yang diturunkan. Bacakan ayat tu. Sabar, kamu tukar baca Ustaz. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamahul bayan. Allamal insana ma lam ya'lam. Okey. Semua ayat yang tadi dibacakan oleh Izul tu adalah ayat yang malaikat Jibril bacakan dan kepada Nabi Muhammad SAW ketika disampaikan wahyunya lah. Itulah wahyunya. Dan wahyunya adalah ayat Al-Quran dan ayat surah Al-Alaq tu daripada 1 hingga 5. Okey. Jadi untuk mengetahui lebih detail, lebih terperinci lagi cerita tentang penurunan wahyu ni, Ustaz minta Alisha untuk bacakan kisahnya di muka surat yang kedua tu. Silakan Alisha. Yang ni yang Ustaz tunjuk kat skrin ni. Ya.
Mana ada 4 jari. Ketika Nabi Muhammad Sorry, SAW berumur hampir 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliah. Okey, umurnya 40 tahun dan Allah mengilhamkan Nabi Muhammad SAW untuk pergi beruzlah di mana? Gua Hira. Di Gua Hira. Okey, di Gua Hira yang terletak di Jabal Jabal Nur. apa? Jabal Nur. Okey, bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliah. Sebab apa? Sebab Nabi beruzlah. Uzlah ni maksudnya mengasingkan diri dan ke Gua Hira tu untuk menjauhkan diri dia daripada kesesatan yang berlaku lah dalam kalangan masyarakat jahiliah pada masa tu. Dan dengan sembah berhalanya, dengan berjudinya, dengan minum araknya kan, dengan apa berhibur 24 jam. Jadi benda-benda ni menyebabkan Nabi Muhammad SAW serabut dengan kehidupan masyarakat jahiliah. Jadi dia pun beruzlah, mengasingkan diri dia malam-malam di Gua Hira untuk beribadat lah. Okey, sambung pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah persamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Malaikat Jibril. Ketika itu, usia baginda genap 40 tahun. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas lalu dilepaskan. Kemudian diulang sehingga 3 kali. Okey, jadi pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah dan bersamaan 610 Masihi, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang turunkan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya, tak silap Ustaz. Cahaya yang sangat terang. Tak pasti dia dalam bentuk manusia ke atau tidak, saya tak ingat. Rasanya dalam bentuk manusia lah kan sebab dia boleh peluk. Dan jadi masa tu Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun. Jadi Malaikat Jibril ni dia menyuruh Nabi Muhammad SAW ni untuk membaca. Tapi baginda iaitu Rasulullah SAW tak tahu membaca. Tapi kamu jangan ingat Nabi Muhammad SAW ni tak tahu baca sampai dia wafat, tak. Lepas dia dah jadi Nabi Rasul, dia dah pandai dah membaca. Ada yang kata tak pandai lagi, tapi ada juga ulama yang kata pandai. Jadi itulah. Kemudian Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat. Malaikat Jibril peluk baginda, peluk Rasulullah SAW dan minta dia untuk baca lah kan. Tapi baginda rasa lemas lalu dilepaskan. Malaikat Jibril pun lepaskan dia. Kemudian diulang-ulang apa bacaan ayat Al-Quran tadi tu sehingga 3 kali. Supaya Nabi Muhammad SAW boleh mengulangnya, boleh membacanya. Dan apa ayatnya? Apa yang mula-mula malaikat kata apa? Malaikat kata bacalah. Bacalah. Dia ulang 3 kali. Kemudian lepas dia cakap 3 kali bacalah. Barulah malaikat pun bacakan ayat Al-Quran bacakan firman Allah SWT iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang tadi Zul bacakan tadi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang Maha mengajar manusia, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Okey, sambung. Ustaz, kolam ke kalam? Kolam tu pena. Pena? Ya. Kolam tu pen. Allah ni mengajar manusia ni belajar melalui perantaraan pen. Dengan pena. Dari dulu lagi kan. Sebenarnya dah ada pena. Pena dari dulu dah ada pen ni sebenarnya, tapi pen kita ni lain lah sikit. Dulu adalah pen bulu kan, bulu ayam tu kan. Tengok kan. Tapi tu dululah. Kiranya
manusia daripada sejak zaman dulu lagi dah mula memakai pen ni untuk belajar kan. Oh. Jadi Selepas peri- sama-sama. Selepas peristiwa peristiwa itu, itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Sampai sahaja di rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Apabila perasaan baginda kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW berjumpa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Waraqah okey. bin Sebelum tu, sabar-sabar. Okey. Okey, saya nak tanya Nuruddin. Siapa lepas Nabi Muhammad SAW terkejut dengan peristiwa tu, dengan peristiwa Nabi Malaikat Jibril turun tu, apa dia buat? Dia mengajak dia Okey dah. Kamu dengar tak tadi apa si Alisha baca? Membuat apa jadi? Izal, apa yang Nabi buat lepas dia dah terkejut dengan apa yang berlaku? menceritakan kepada Ada sebelum tu Okey. Apa Izal? Sebelum tu pun ada. Apa Ustaz cakap apa tadi? Apa yang berlaku lepas Nabi Muhammad SAW dapat wahyu tu? Talha, bahaya! Jangan. Kenapa? Kenapa dengan saya Ustaz? Saya tak bahaya. Lepas Nabi Muhammad Bahaya SAW Ustaz. tak anak Ustaz. Lepas Nabi Muhammad SAW balik daripada tu, apa yang berlaku? Maksudnya lepas jadi Malaikat Jibril bagi wahyu tu, apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Dia pulang ke rumah, lepas tu selimut. Berselimut. Itu dia. Siapa yang selimutkan Nabi Muhammad SAW? Nuruddin? Apa? Istrinya. Siapa isterinya? Tengok baca. Nak baca dalam buku lah tu. Buku kan koyak. Siapa isteri Nabi? Khadijah. Masa tu siapa? Khadijah. Benda ni kamu kena ingat. Jangan dah lah dalam kelas tak dengar betul-betul. Tu nanti kan. Okey, lepas Siti Khadijah dengar cerita Nabi Muhammad SAW tu, dia bawa Nabi Muhammad SAW pergi jumpa siapa Amni? Diamlah Sadat. Pergi jumpa Waraqah. Tengok aku. Kantai. Waraqah bin Naufal. Okey. Siapa Ismail? Waraqah bin Naufal tu siapa? Waraqah bin Naufal tu siapa? Saya. Ismail. Saya tahu. Saya tahu. Okey, Izul. Siapa Izul? Sepupu Siti Khadijah. Sepupu Siti Khadijah. Dan dia tu siapa? Kenapa? Kenapa? Okey, bagus. Okey, dia penganut agama Nasrani dan dia tahu tanda-tanda seseorang tu nak menjadi rasul, dan Waraqah bin Naufal tahu. Dan pada ketika itu Waraqah bin Naufal sangatlah tua, dan dia tu hampir wafat lah. Berapa tahun? Hampir meninggal. Dan tu sebab masa Nabi SAW jumpa dengan dia, dan dia kata pada Siti Khadijah, dia kata pada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umat kamu akan memisahkan kamu, akan memerangi kamu lah, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia kata, kalaulah aku masih hidup, saya aku akan tolong kamu kan. Tapi dia tahu dia akan mati. Dia dah mati ke waktu tu? Takkan dia boleh bercakap? Dia tak mati lagi. Tak, dia kata kalaulah dia masa tu baru nak dapat jadi nabi rasul. Jadi dia kata kalau dia sempat hidup bersama Nabi Muhammad SAW,
kalau dia sempat hidup sepanjang dia jadi rasul tu, and dia akan tolong Nabi, tapi malangnya tak lama kemudian dia meninggal. Jadi dia tak sempat nak tolong Nabi Muhammad SAW. Itulah dia, poin dia. Okey, sambung Alisha. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi rasul. Okey. So, Waraqah bin Naufal masa Nabi Muhammad SAW dibawa pada dia, and dia dengar cerita semua Nabi Muhammad SAW cerita, dan dia bagi tahu Nabi Muhammad SAW, okey, sesungguhnya malaikat Jibril yang turun tu malaikat Jibril. Dan dia turun tu untuk melantik kamu ni menjadi seorang rasul. Maka Macam dari mana dia situlah, tahu? sebab dia tu kan orang agama Nasrani. Jadi orang agama Nasrani ni tahu sedikit sebanyak tentang pelantikan seorang rasul macam mana. Apa tanda-tanda seorang nabi tu akan dilantik menjadi rasul. Jadi itulah dia, bila Nabi Muhammad SAW cerita, and dia didatangi seorang cahaya, and cahaya tu pula peluk dia, contoh kan. So Waraqah bin Naufal ni tahu, oh cerita ni okey. Dan sebab sebelum ni pun nabi-nabi sebelum ni juga and dilantik menjadi rasul dengan cara yang lebih kurang sama. Maksudnya disampaikan wahyu dan diturun, macam itulah lebih kurang. Jadi macam itulah sebab Waraqah bin Naufal ni tahu. So dia ceritakan. Okey, faham tak kat situ? Faham. Okey. Kamu kena ingat nama-nama ni, nama Waraqah bin Naufal, nama Siti Khadijah, nama tempat Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Benda-benda ni kamu kena hafal dan ingat. And apa ayat yang diturunkan pada awal-awal penurunan wahyu, apa ayatnya, siapa boleh bacakan 5 ayat tadi? And Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Amni boleh bacakan tak? 5 ayat yang diturunkan. Dan wahyu yang diturunkan di Gua Hira. Bacakan Amni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Okay, so itu adalah ayat-ayat terawal yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan antara pengajaran yang kita kena ambil daripada kisah ni adalah kenapa ayat tu diturunkan. Sedangkan banyak lagi ayat lain dalam Quran tu yang tak kurang pentingnya. Tapi ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu yang Allah SWT turunkan awal-awal. Jadi benda yang kita semua kena ambil pengajaran dekat sini adalah Allah meminta kita ni untuk banyakkan membaca. Kerana apa? Kerana membaca itu adalah sumber ilmu. Jambatan ilmu. Membaca adalah jambatan ilmu. Jadi kalau kamu nak dapat sebuah ilmu, kamu kena banyak membaca. Jadi itu sebab Allah Ta'ala turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Sebab apa? Sebab dengan membaca itulah dan ilmu akan diperoleh. Dan kita akan dapat ilmu. Kita akan tahu apa hukum hakam. Kita akan tahu betul salah. Kita akan tahu apa yang betul, apa yang salah. Kita tahu apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang dan sebagainya lah. So dekat sini kita semua boleh ambil pengajaran dan bahawa membaca itu adalah perkara yang sangat penting. Itu sebab adanya nilam dalam sekolah kamu kan. Kita buat nilam supaya kamu rajin membaca. Tak kisahlah kamu baca komik ke, kamu baca apa-apa ke. Untuk fasa-fasa awal ni, fasa-fasa kamu kecil ni, membacalah untuk berseronok. Supaya nanti bila kamu dah besar nanti kamu akan suka membaca. Membaca tu menjadi hobi kamu. Dan jangan jadi macam Ustaz. Ustaz dulu kecil-kecil tak rajin membaca. Macam kamu lah sekarang, main game aja kerja. Besar-besar tak suka membaca. Tapi bila Ustaz dah belajar agama, Game ada komik. bila Ustaz dah pergi belajar agama dekat Mesir, membaca itu adalah satu benda yang sangat penting. Sebab tanpa membaca, dan kamu takkan pergi mana-mana lah, kamu takkan pandai. Jadi dengan membaca itulah akan menjadikan kamu orang yang lebih baik, lebih pandai. Ya. Disebabkan membaca lah saya pandai melukis. Bagus.
Sebab kamu baca komik Okey. Selesai tajuk ataupun unit yang pertama, kita akan pergi ke unit yang kedua. Kan? Selepas fasa Nabi Dakwah Muhammad secara SAW menerima wahyu yang pertama, dan di situ mulalah satu fasa hidup baru untuk Nabi Muhammad SAW. Lepas dia dapat wahyu, dah jumpa Waraqah bin Naufal, diberitahu bahawa dia dilantik sebagai seorang rasul. Okey. Kat situ mula satu fasa hidup baru untuk Nabi Muhammad SAW. Dan dia tahu dia kena buat sesuatu. Dia tahu dia kena sampaikan apa yang dia dapat dan wahyu yang dia dapat di Gua Hira. Okey. Unit yang kedua iaitu dakwah secara rahsia. Ustaz nak minta Izul tolong bacakan. Dakwah secara rahsia. Ha? Baca dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW SAW memulakan dakwah secara rahsia setelah turun iaitu setelah berikut. turun ayat. Bukan iaitu ayat. Turun ayat berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Baca dah firman tu. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrujzah fahjur. Okey, jadi daripada ayat tu Allah SWT cakap apa? Allah SWT bagi tahu pada Nabi, turun satu lagi wahyu. Memberitahu pada Nabi Muhammad SAW ni untuk bangun dan jangan tidur. Dan pergilah berdakwah. Pergilah sampaikan apa yang telah kamu dapat. Dan berilah peringatan kepada kaum kamu. Baik tutup gambar. Bahawa ada Tuhan yang sedang memerhati mereka. So, daripada ayat tadi tu, daripada ayat yang kamu baca tadi tu Izul, mulalah perintah untuk Nabi Muhammad SAW ni pergi berdakwah. Mute, jangan banyak cakap. Okey, faham Daripada ayat tadi tu mulalah perintah Allah Taala pada Nabi Muhammad SAW untuk pergi keluar berdakwah. Jadi kamu kena ingat juga kan ayat apa yang mula diturunkan untuk berdakwah. Dan apa ayat yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW ni mula menyampaikan. Mula memberi peringatan kepada kaum dia. Ini ayat dia. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Allah tak nak Nabi Muhammad SAW bukan berehat. Nabi SAW bukan tengah berehat. Dia tengah ketakutan dan tengah baring kan. Sebab takut. Pada siang hari. Dan kemudian Allah kata apa? Kum fa'anzir. Bangunlah. Dan berilah peringatan. Jangan baring. Jangan baring. Jangan baring dan berselimut. Itu pesanan dia. Dan itu macam tu juga kita sekarang. Ayat ni sesuai juga untuk kita. Untuk sering memberi peringatan kepada kawan-kawan kita juga. Jangan biarkan sekeliling kita ni dipenuhi dengan maksiat dan dibiarkan. Maksudnya kita tak tegur dan kita tak beri peringatan kepada kawan-kawan kita yang terdekat. So kalau kita nampak ada kawan yang tak solat, ada kawan yang tak pernah baca Quran, so kita sebagai kawan dia kena beri peringatan kepada kawan-kawan kita ni. Okey, so itu ayat dia ayat yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mula bangun dan mula menyampaikan dakwah, mula menyampaikan peringatan kepada sahabat-sahabat. Okey, tapi fasa ayat ni diturunkan adalah fasa dakwah secara terang-terangan ke rahsia? Rahsia. Dan rahsia. Ini adalah fasa Nabi Muhammad SAW menyampaikan secara rahsia. Sebab apa? Sebab dia takut penerimaan masyarakat pada ketika itu akan membuatkan dakwah dia ditolak serta-merta. Jadi dia dakwah kepada orang yang terdekat je, orang yang rapat dengan dia dan orang yang boleh percaya dengan dia.
Contoh siapa? Siapa boleh bagi contoh? Siapa tahu? Isteri Nabi. Okey, isteri Nabi tu confirm dah. Masa Nabi SAW balik daripada Gua Hira tu dia dah percaya dah. Dia dah beriman dah. Tapi yang kawan lain. Siapa kawan-kawan dia yang lain? Abu Bakar, Sahabat-sahabat yang Kawan lain. Nabi. Nah, ya Abu Bakar. Siapa lagi selain Abu Bakar? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Bagus. Selain tu, Ahli keluarga. ahli keluarga dia. Siapa ahli keluarga dia? Siapa? Khadijah. Yang dijadah tadi. Antaranya Saidina Ali. Kamu jangan lupa. Sepupu rapat dia tu. Antara orang yang awal juga. Abdul Rahman bin Auf. Antara sahabat yang awal diberitahu dan awal juga masuk Islam. So, contoh juga Bilal bin Rabah. Antara yang awal juga. So, itu dia. Rahsia. Dan tak ramai yang masuk Islam pada fasa awal ni. Tak ramai. Sebab apa? Sebab takut pembesar-pembesar Quraisy menentang Islam pada ketika itu. Okey. Jadi sambung Izul yang bawah tu. Muka surat 6. Maksudnya. Maksudnya muka surat 6. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Okey, jadi kenapa macam Ustaz cakap tadi kenapa Nabi Muhammad SAW dakwah secara rahsia? Sebab supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baru. Yang dia orang tak pernah dengar. Kamu bayangkan kamu sampaikan benda yang orang tak pernah dengar. Lepas tu tiba-tiba kamu nak harapkan semua orang beriman pula dengan kamu. So Nabi Muhammad SAW dia slow dulu. Dia bijak. Dia menyusun strategi dia. Dia mula dengan rahsia, kemudian baru. Bila dah ada penerimaan, barulah dia masuk dakwah secara terang-terangan. Okey. Terbuka. Siapa orang-orang yang mula beriman? Kat sini kita nak tengok ni. Siapa mula-mula beriman? Siapa boleh bacakan? Saya. Alisha. Yes. Okay, silakan Alisha. Okey, Nabi Muhammad SAW memula dakwahnya kepada ahli keluarga dan kawan kerabat terdekat ke sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Sahabat-sahabat yang mula-mula beriman ialah Khadijah bin Khuwailid, isteri Nabi Muhammad. Binti Khuwailid, isteri Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Talib, sepupu baginda yang masih kanak-kanak dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Riz bin Zaid bin Harsa, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan anak angkat. Abu Bakar bin Abi Quhafah, teman rapat Rasulullah SAW. Uthman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaid, Sa'di bin Abi Waqqas. Di antara orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar memeluk Islam. Okey, bagus. Ustaz nak dengar Ilham. Jangan tengok buku, tutup buku. Ilham nak dah. Ismail. Allah. Keliru betul aku. Okey, Ismail. Bagi Ustaz 2 nama selain daripada Abu Bakar dengan Abdul Rahman bin Auf, 2 nama dengan Khadijah, 2 nama sahabat yang masuk Islam, terawal masuk Islam. Abu Bakar. Selain daripada Abu Bakar.
Tak nak kamu hafal nama-nama ni Siapa yang apa dengar tadi? Ha, Betul. Ismail. Ingat bukan 3. Oh, Ismail. Ismail. Siapa? 2 sahabat yang terawal masuk Islam. Selain daripada Abu Bakar, Khadijah dengan siapa tadi Abu Bakar, Khadijah dengan Sayyidina Ali. Selain daripada tu. Bilal. Tapi Bilal tak disebut dalam buku teks. Selain tu? Baik. Kamu tak dengar Alisha baca tadi. Kamu tengok ni. buku. Nuruddin. Bagi 2 Nuruddin. Hahaha. Sakit tengkuk Sakit tengkuk Apa kaitan lah. sakit tengkuk dengan Dengan apa nama sahabat ni? Cepat. 2 nama sahabat. Abu Bakar. Selain Abu Bakar. Ustaz dah sebut dah. Selain Abu Bakar. Sayyidina Ali. Selain Sayyidina Ali. Jangan jawab Siti Khadijah. Banyak cakap. Banyak cakap. Apalah. Alisha cakap tadi kamu tak dengar ke? Nama-nama tadi tu. Ya Allah. Okey, Izul. Cepat Izul. Izzah habis lah. Mari. Saya tahu situ. Izul, Ustaz cakap jangan mesej kan? Sibuk nak mesej Izul ni. Tak payah mesej-mesej. Cakap je terus kalau nak cakap. Cepat. Izul. Bagi Ustaz 2 nama. Ya Allah. Janganlah tulis mesej, cakap. Awak cakap sekarang. Izul, buka video cakap. Jangan tengok buku. Kenapa kamu tak boleh cakap pula Izul? Bu. Mic dia rosak kot. Ya Allah, sibuk lah pula kamu ni. Okey, Amni lah. Tak payahlah Izul. Jangan tengok buku. Dah ulang. Yang pertama. Amni. Ya. Siapa? Baca kat. Anak penat kan. Kalau nak baca, Awak tengok buku ni. kalau nak baca, apa tu buka kamera. Aiman. Buka kamera, buka kamera. Kamera mana muka awak? Buka Amni, kamera. awak tengok buku Ustaz kata jangan tengok buku. Kalau nak baca, buka kamera. Okey. Tengok chat. Ummu Aiman. Tengok chat. Okey, selain Ummu Aiman, bagi lagi seorang. Siapa? Selain Ummu Aiman. Selain Ummu Aiman. Zaid bin. Zaid bin. Zaid bin apa? Bin apa? Bin Harisah. Zaid bin Harisah. Okey, Zaid bin Harisah ni dia adalah anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau. Betul. So kamu kena hafal nama ni. Kamu kena ingat nama-nama ni. Zaid bin Harisah, Ummu Aiman, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Siti Khadijah, Abdul Rahman Auf, Talhah, Ubaidillah. Kalau kamu hafal 10 nama yang jamin masuk syurga tu, antaranya ada juga yang terawal masuk Islam. Talhah, Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman Auf. Ini semua nama-nama yang awal-awal masuk Islam. Okey. Itu sambung. Siapa tadi baca? Alisha, sambung bawah tu. Muka surat 8 tu ada lagi. Baca. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Baginda memilih rumah Arqam bin Abi Arqam bagi menjalankan dakwahnya. Dianggarkan seramai 40 orang telah beriman pada peringkat ini. Tengok. Berapa ramai je yang masuk Islam pada peringkat awal Nabi Muhammad SAW berdakwah 3 tahun Nut. Kamu bayangkan dakwah 3 tahun cuma 40 orang sahaja yang masuk Islam. Jadi tak ramai sebenarnya. Dan yang ada dalam yang memeluk Islam ketika fasa awal dakwah Nabi Muhammad SAW.
Okey, jadi benda ni kamu kena ingat nombor-nombor ni, nama-nama tadi bila tahun bila, umur berapa Nabi Muhammad SAW berdakwah. Jadi benda-benda ni kamu kena ingat. Okey, faham? Sebab apa? Sebab soalan exam kamu nanti akan keluar benda-benda ni dan soalan kuis kamu pun nanti akan keluar juga benda-benda ni. Jadi bersedia. Markah kamu akan diambil kira dan sebenarnya bukannya kira markah. Benda-benda ni adalah satu ilmu yang penting bagi semua umat Islam tahu. Kalau kamu tahu bila COD contoh COD ditubuhkan. Aduh. Kamu tahu COD ni dapat berapa, siapa developer dia, siapa ni. Tapi Nabi Muhammad SAW kamu tak tahu, tak kenal. Maka malulah kamu sebagai seorang Islam. Malu kamu peluk Islam dalam keadaan kamu tak tahu siapa yang bawa agama ni. Jadi tolong hafal sirah-sirah Nabi Muhammad SAW ni, ingat. Dan supaya kemudiannya menjadi manfaat pada diri kamu sendiri di akhirat kelak dan menjadi syafaat untuk kamu di akhirat kelak kan. Moga Nabi Muhammad SAW dengan ilmu yang kamu ada ni dia beri syafaat ke atas kamu. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Sebelum kita habiskan kelas, saya nak tengok buku latihan sirah kamu dah sampai mana. Tolong bukakan Lisa buku latihan. Tengok lah. Tengok. Sampai muka surat. Saya sampai muka surat. Sampai mana dah? 25. Okey, 25 Okey, boleh tak Ustaz nak minta kamu siapkan daripada muka surat 25 sampai muka surat 30. Boleh. Okey. Siapkan kerja sekolah kamu. Ustaz bagi daripada muka surat 25 sampai 30. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Ingat kerja sekolah, Ustaz nanti nak tengok, nak tanya balik untuk kelas seterusnya lah. Okey, terima kasih. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ustaz minta Nuruddin bacakan doa habis kelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Nanti ya Allah. Ingat tak? Ini siapa tu Ustaz? Nak. Siapa tu? Allahumma na'udzubika min Wa min du'ai la yusma yusma. wa min nasmi wa min Nasila wa na'udzubika min haula'il arba'. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.